Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan kombinasi hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan serta hadirin hadirat sekalian. Saya Nuliana binti Azman, wakil bahasa Melayu, ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Jangan Putus Asa, Bertaubat. Tajuk ini bersesuaian dengan surah yang saya pilih, iaitu surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang hadirin sekalian, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya terlebih dahulu memberikan sedikit ringkasan mengenai ayat ini, iaitu menurut Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahawa ayat tersebut adalah sebagai pengumuman dan rujukan daripada Allah sebagai rahmat kepada kita semua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang bermaksud, pendosa yang selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan hamba yang berputus asa akan rahmat Allah. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita harus tahu bahawa rahmat Allah itu luas. Ini kerana sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah menyerah untuk bertaubat dan mengakui kesalahan kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-Nya agar selalu berkeyakinan dengan rahmat Allah. Firman Allah lagi dalam surah An-Nisa ayat 116 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Ia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ayo kita dengar kisah seorang pembunuh, iaitu kisah Sayyidatina Umar Al-Khattab. Sebelum masuk Islam, yang pernah merancang untuk membunuh Rasulullah namun tidak berjaya. Inilah keajaiban yang kita dapat lihat apabila beliau mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah muliakannya, bahkan menjadi khalifah lagi. Hadirin sekalian, penyakit pada diri manusia selain merasa jauh dan putus asa daripada rahmat Allah ialah merasa gagal. Sejatinya, sebagai seorang Muslim, ketika ia diterpa dosa dan kesalahan, janganlah terus berputus asa dan merasa gagal dalam menjalani kehidupan, namun tetap berkeyakinan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus memberanikan diri melangkah menjalani hidup yang lebih baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, man taraka dzunuba rakal qalbah, yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Sebagai tamsilan, kita sentiasa bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa Allah akan memberikan kelembutan hati kepada kita. Selalu ingat akan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, pertama, kita seharusnya tidak menganggap remeh meskipun itu dosa kecil. Dosa itu ibarat noda di baju putih. Ketika noda itu kita percikan secara terus-menerus, maka baju putih itu lama-kelamaan tidak akan nampak lagi putih. Dengan ungkapan indah, Rasulullah SAW bersabda yang berarti, jauhilah oleh kalian
orang-orang iaitu perempuan yang menganggap remeh dosa-dosa. Kerana perumpamaan orang yang meremehkan dosa adalah seperti kaum yang berada di daerah lembah, maka seorang dari mereka membawa kayu bakar, yang lainnya pun membawa kayu bakar, sampai roti yang dijadikan makanan mereka menjadi masak. Sesungguhnya orang-orang yang menganggap remeh dosa-dosa, maka ketika diambil nyawanya pasti akan binasa. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kedua, tidak menyia-nyiakan dosa yang terlanjur dilakukan kepada orang lain, meskipun dosa itu terjadi di masa yang lampau, iaitu Allah membenci orang-orang yang bangga menyebarkan dosa-dosanya yang di masa lalu. Surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud sesungguhnya orang yang ingin diberitanya, yakni perbuatannya yang amat keji, tersiar di kalangan orang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tidak sepatutnya menunda-nunda taubat atas dosa. Ini kerana kematian adalah misteri yang tidak akan diketahui oleh sesiapa pun. Maut tak pernah jauh. Maut tak memandang usia, agama, kekayaan dan jabatan. Maut juga tidak memilih siapa yang hendak dijemput. Oleh kerana itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda taubat, tidak meneruskan perbuatan dosa, tidak berputus asa kerana dosa. Tuntasnya, saudara-saudari saya menyeru mereka sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan sebagai panduan untuk kebahagiaan hidup kita bersama, iaitu janganlah bertangguh untuk bertaubat. Ada orang bertangguh sebab malu untuk bertaubat. Malu kalau Allah tak nak terima taubatnya. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditangguhkan. Menurut Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya segeralah bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Imam An-Nawawi pun pernah bersebut, para ulama telah bersepakat bahawa bertaubat daripada seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditangguh sama ada dosa itu kecil ataupun besar. Sebagai kesimpulan, bumi mana tidak ditimpa hujan, begitulah pepatah Melayu yang menceritakan sifat manusia yang tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Islam telah memberi panduan kepada mereka yang terlanjur melakukan dosa supaya tidak berputus asa memohon rahmat dan keampunan ilahi. Bertaubatlah sebelum terlambat, kerana jalan pulang masih selamat sebelum ajal datang menjemput. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.